kemarin. Okey, nampak tak? Allah. Nampak ah? Contoh 12. Muka surat 278. Okey, kalau ikutkan contoh ni. Okey, ini kita panggil jadual apa, kita panggil graf apa? Plot titik. Graf apa? Graf apa tu nama dia? Saya tengok nama. Gerah nama. Tak ingat nama dia. Plot titik. Betul lah, plot titik. Wakilkan dengan plot titik. Ini dinamakan plot titik. Plot titik. Okey. Okey, nama dia ialah graf plot titik. Saya pun tak ingat nama. Graf. Okey. Daripada contoh 12 tu dia kata, di makmal kawalan kualiti, jangka hayat kepada jam yang hampir kan. Dia tunjuk jam yang hampir. Maksud dia sebenarnya ada minit-minit tapi dia guna jam. Dia bulatkan sampai jam. Okay. Bagi 24 biji sel kering diuji. Okay, sel kering tu berapa? Sel kering tu berapa ni? Tempat untuk letak bateri. Sel kering tu apa? Tak bunyi pun yang ada. Kalau kita kata sel kering, apa maksud sel kering? 6 orang yang ada ni. Bila lagi nak cakap? Kalau saya tanya soalan ni, sel kering. Ni maksud dia sel kering ni apa dia ni sel kering? Bateri. Sel, Bateri. bateri. Okay, bateri. Okay, sebab tu dia panggil sel kering. Sebab dia tak ada air. Kalau ada bateri kereta tu bukan sel kering. Ini sel kering. 24 biji sel kering diuji. Data yang diperoleh diwakilkan dengan plot titik seperti yang ditunjukkan. Okey. Nyatakan jangka hayat maksimum dan minimum bagi sel kering yang diuji. Okey, bila kita tengok, kita tahu dah daripada garis ni adalah garis nombor. Okey. Garis nombor paling maksimum ialah 20 jam. Paling minimum ialah 8 jam. Jadi awak tulislah jangka hayat maksimum 20 jam. Okey. Jangka hayat minimum 8 jam. Sebab dia tanya nyatakan tu awak tak payah kira, awak tulis je. Okey, tapi awak kena tulis maksimum, awak kena tulis dalam bentuk ayat lah. Jangka hayat maksimum sama dengan 20 jam. Jangka hayat minimum sama dengan 8 jam. Okey. Unit kena ada. Unit kena ada. Okey, nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan dalam data plot titik itu. Apa maksud dia? Apa pemerhatian awak? Yang menunjukkan bahawa sel kering itu mempunyai jangka hayat dari kata kebanyakan lah. Lebih daripada berapa tu dia kata mempunyai jangka hayat 12 ni tak ada. Lepas tu 13 dan ke atas. Kebanyakan jangka hayat tu mempunyai kebanyakan sel kering tu mempunyai jangka hayat
13 jam ke atas. 13 jam hingga 20 jam. Okey. Ni kebanyakan sel kering ini jangka hayat dari 13 jam hingga 20 jam. Ada 3 sahaja daripada 24 biji yang diuji tu mempunyai jangka hayat 9 dan 8. Awak nak buat macam tu tak apa. Ayat dia panjang tak apa. Awak bagi tahu kebanyakan sel tu, lepas tu awak tulis kasi tambah. 3 daripada 24 sel yang diuji mempunyai jangka hayat 9 ke bawah jam. 9 jam ke bawah. Awak boleh tulis macam tu. Ini dia tulis yang atas je. Kalau awak nak tambah kat situ, bagi kita 3 daripada 24 sel yang diuji mempunyai jangka hayat dari 9 ke bawah. Boleh juga. Okey. Untuk C. Tak ada nak tanya ni. Senang je kan? Untuk C. Makmal kawalan kualiti menetapkan supaya sel kering yang jangka hayat yang kurang daripada 10 jam dianggap cacat atau ditolak. Jadi ada berapa yang cacat? Ada 3 je kan? 1, 2, 3. Tu dia tanya cari peratus sel kering yang ditolak. Jadi 3 daripada 24 lah. 3 yang ditolak kan? Okay, sebab 3 sahaja yang bawah daripada 10 jam. Bawah daripada 10 jam ada 1, 2, 3. Jadi 3/24 darab 100%. Jadi dapat 12.5% yang ditolak. Okay. Soalan senang. Okay, diketahui 50% daripada sel kering di jangka hayat sekurang-kurangnya X jam. Cari nilai X. Okay. Jadi awak kata 50%. 50/100. Okay. 50/100 daripada 24. Jadi separuh daripada 24. 12 biji lah. Jadi daripada plot data didapati 12 biji sel kering ini jangka hayat yang sekurang-kurangnya 17 jam. Maka X adalah 17. Cari nilai X. X adalah 17 lah. Okay. Kita tak tahu kan. Jadi kita kira saja. Ini ditunjuk dalam ni. Tak payah cari pun tak apa. Kalau nak kira. Kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 lah. Okay. Jadi jam dia ialah 17. Okay. Ada nak tanya tak ni? Makasih saya tanya Mat. Faham Mat. Semua faham kan? Okay. Soalan kemarin tu. Saya lupa. Soalan kemarin kita buat. Mana? Sekejap lah kita bincang. Saya pun habis buat ni dulu. Okay, contoh 12 dah. Contoh 13. Histogram. Okay, yang ni yang Ahad kemarin nak cerita tu. Histogram. Okay. Histogram data terkumpul. Macam yang tadi kita buat. Macam itu kita buat. Dia adik-beradik kepada tak sama. Okay. Tak sama dengan apa carta palang. Okay, perbezaan dia. Histogram. Okay, kalau awak nak lukis histogram, awak tak boleh lukis start daripada depan ni. Okay, jangan. Awak kena tinggalkan satu ruang. Lepas tu setiap palang. Okay, setiap palang mesti dekat. Dekat. Okay, rapat. Baru kita panggil histogram. Kalau tak rapat, itu bukan histogram. Okay, lagi satu. Kat sini. Ini adalah kekerapan. Okay, ini awak akan belajar tingkatan histogram pengiraan dia, statistik. Rasa tiga tempat kot. Kita 3. Macam tu lah. Okay, jadi awak kena ingat. Histogram kena rapat.
Setiap, okey, paksi Y ialah kekerapan. Okey, paksi X, itu apa ni, kita panggil unit dia boleh campur. Maksud dia 140 hingga 144. 145 hingga 149. Okey? Dia adalah data terkumpul. Ada selang. Kita panggil ni selang. Ada. Selang. Okey? Ingat lah. Betul lah ingat. Berapa kakak yang ada ni pun ingat. Ini kita panggil selang. Nombor-nombor ni dia jauh ni kan. Maksud dia 140. Ini selang 140 hingga 144. Selang dia ada berapa? 140, 141, 42, 43, 44. Ada 5. 5 selang dia. Okey? Kalau katakan 160 hingga 164. Dia ada 5 selang juga. Okey? Itu adalah selang. Lebar sebab dia mewakili satu selang. Okey? Tengok ini. Tahukah anda dia dah habaq kat sini. Lebar setiap palang histogram mewakili satu selang. Selang tu maksudnya julat. Julat tinggi antara 140 hingga 144. Okey, tinggi palang tu paksi Y. Paksi Y, kekerapan data. Okey, paksi Y. Ini paksi Y. Okey, ini paksi Y. Dia mesti kekerapan. Okey. Ini kena ingat ni. Nanti nak, yang ni yang penting ni. Antara banyak-banyak carta histogram antara yang terpenting. Histogram dengan carta garis. Ada tak garis kat sini? Sini. Okey, kita nak buat. Kita plot kekerapan guna histogram. Daripada histogram, kita boleh guna carta garis. Titik tengah ni. Ambil tengah-tengah. Tengah-tengah ni. Bubuh tengah-tengah. Setiap tengah-tengah ni, itu adalah dia punya garisnya. Jadi sambung. Nanti lagi awak nak buat ni. Plot poligon kekerapan. Ni nama dia poligon kekerapan. Tadi histogram. Daripada histogram kita buat poligon kekerapan. Ada nak tanya? Ada tak nak tanya? Tak ada kot. Tidur ni. Siapa tidur? Irfan. Tak ada saya saja buat soalan tu. Dia dia suruh buka video pun. Semua dia buka. Dia 6 orang tak tambah. Alia ada. Puteri. Ada lagi tak? Ya, ajak kawan-kawan ni pagi. Kelas pagi payah sungguh nak cari orang. Okey, kita tengok contoh 13. Ni adalah histogram. Okey, soalan dia. Cari bilangan murid yang mempunyai tinggi antara 155 hingga 159. Yang ni lah kat sini. Dia kata. Sini. Soalan dia. Jadi 155 hingga 159 berapa? Kita tengok. Wah. Hilang. Mana pergi lah. Hilang siapa? Tu dia tak ada apa. Sebab saya pakai internet.
Tak ada. Internet access. Tapi kalau cikgu kalau tak ada internet, jadi cikgu pun tengah error lah dekat kami dia pun share robot. Tapi macam okey lah suara cikgu. Okey. Tu siapa yang tak ada? Okey lah suara cikgu ini. Betul lah. Tu siapa dia Tanya. hilang? Tak ada terus. Sekejap, saya tutup ni. Saya buka lain lah. Mana? Kau serap apa tu tadi? 200. Hilang lah tu dia apa tadi. Okey, Instagram. Soalan contoh 13. Okey, cari bilangan murid yang mempunyai tinggi antara 155 dengan 159. Okey, tengok buku teks. Benda ni kita kena tengok betul-betul ya. Garaf, dia garis apa semua. Okey, dia tanya yang kat sini. Aduh. Okey, dia tanya yang ni. Kita tengok garis dia. Dia punya carta dia, dia punya palang tu takat ni. 10. 10. Okey. Antara tinggi 155 hingga 159 ialah 10. Tengok betul-betul. Okey. Okey, jadi kita tahu jawapan dia. Dia tanya bilangan. Jadi awak kena jawablah bilangan. 10 orang murid perempuan. Sebab ini tinggi murid perempuan sahaja. Ini tinggi murid perempuan sahaja. Lelaki kan. Okey. Okey, murid perempuan yang mempunyai tinggi 160 cm dan ke atas layak untuk menyertai pasukan bola tampar. Cari bilangan murid yang layak untuk menyertai pasukan bola tampar. 160 ke atas. Jadi, start ini lah. Start ini berapa orang ni? Macam mana nak baca? Okey, yang penting kita nak baca. Okay. Graf dia dekat macam saya tunjuk kemarin kan. Dia 10. Jadi setiap ni mesti satu nilai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Jadi ini berapa? 1, 1. 2, 3. 3 orang sahaja. Okey. Dia kat 3. Awak tulis sini 3. Lepas tu kalau kat sini tadi 10 kan. Lepas tu kat sini ini 15. Ini 15 kan. 16, 17, 18. Ini 18 orang. Sini 10, 11, 12, 13. Sini ni 5, ni 6. Ni 6. Okey. 6, 13, 18, 10 dengan 3. Okey, lepas tu dia tanya cari bilangan murid yang layak 3 orang je lah. Okey, 3 orang murid perempuan. Okey, dengan C dengan memerhatikan banyak bentuk histogram itu buat inference tentang taburan tinggi murid perempuan. Tinggi dia apa? Kebanyakan pelajar perempuan tinggi dia antara 150 hingga 154. Dia ambil lagi besar, 145. Dia ambil antara ketinggiannya adalah antara 145 hingga 159. Okey, dia ambil tiga ni. Okay, kebanyakan pelajar awak nak buat macam mana pun tak apa. Soalan ni dia kata kebanyakan pelajar perempuan tinggi dia adalah antara 145 hingga 159.
9. Maksud dia ambil tiga-tiga ni. Okay, inference ni tak ada yang tepat. Okay, tak ada yang awak kata jawapan fix. Jawapan tu, okay, semua kena jawab macam tu. Awak kena jawab yang obvious, yang nampak, yang jelas. Kalau awak buat apa, kebanyakan pelajar paling tinggi antara 150 pun tak, dia tak salah. Betul, awak buat betul. Mungkin dia sepatutnya bagi tahu dengan lebih detail lah. Tentang taburan, kebanyakan tinggi murid perempuan. Awak kena cakap pasal ketinggian. Hak lebih yang rendah-rendah tak payah cerita lah. Yang hak tinggi saja. Okay? Inference macam tu. Okay. Ini penting ni kat sini. Tips Bestari. Okay. Dalam tips Bestari dia kata, histogram ni tidak memaparkan. Ni tidak ingat, tidak memaparkan nilai data sebenar. Tapi dia dia ikut selang. Okay. Dia tak bagi tahu. Budak tu, 3 orang budak tu tinggi antara 160 hingga 164 ni. Ujung ni. Okay. Dia dah bagi tahu dah tinggi dia. Antara 160 hingga 164, 3 orang. Tapi dia tak dapat 3 orang tu tinggi berapa. Ada yang 160.5, ada 163. Antara ni nombor ni. Tapi dia tak tepat. Okey, tidak memaparkan nilai data sebenar. Dia kumpul. Maksud dia kategori dalam kumpulan tu. Okey, histogram dapat memaparkan data yang besar kerana ia diwakilkan dalam selang kelas. Kalau awak nak buat 50 orang ni semua jumlah ni 50 50 orang ni, kalau nak buat satu-satu jenuh. 140 ada 10 orang. 150 10 orang. 10 orang, 10. Nak kena buat satu-satu tu. Okay? Susah. Jadi sebab tu dia buat dalam bentuk kumpulan, selang. Ini kumpulan, satu kumpulan, ini satu kumpulan, ini satu kumpulan, ini satu kumpulan, satu kumpulan. Ini kita panggil selang kelas. Okay, sebab tu dia histogram tu boleh memaparkan data yang besar. Okay. Okay, habis dah soalan histogram. Okay, sekarang ni macam ni kita nak plot kekerapan. Poligon kekerapan. Hanya poligon kekerapan ni hanya boleh dibuat guna histogram. Guna histogram saja kita boleh buat. Okay. Syarat dia, kita kena ada satu lagi selang kat depan ni. Okay, 1, 4. Kat sini ya. Kat sini 1. Satu apa? Boleh pusing tak? Rotate. Terhilang pun. Orang suruh rotate kat sana, dia rotate kat sini. Saya rotate balik. Tak payah. 100 apa? 35 sampai 100. Cuba saya singit-singit. Sini ya. Sini, antara sini dengan sini adalah 135 hingga 104. 39, sorry. 149. 139. Okey, sini. Jadi awak ambil yang tengah. Lepas tu awak ambil yang tengah. Di tengah.
Ni tengah. Lepas tu awak sambung guna pembaris lah. Sambung guna pembaris. Kat ujung ni, ialah 165 hingga 169. Okey, awak sambung. Ambil pembaris lah. Awak sambung. Awak sambung. Sambung. Saya punya hair kot. Dia akan jadi uh, poligon kekerapan. Nah, disambung macam ni. Okay, hilangkan histogram di belakang, awak dapat satu poligon kekerapan. Sama je. Okay, contoh 14. 9 lah. Yang ada ni semua hanyut. Anik. Okay. Poligon kekerapan di bawah menunjukkan masa yang dicatatkan oleh sekumpulan peserta dalam larian mesra di sebuah taman. Okey. Cari jumlah peserta dalam acara larian mesra ini. Jumlah peserta. Jadi awak ambil lah. Berapa? Ini kosong. Saya tambah besar sikit supaya boleh nampak. Ya, okey. Tu awak tulis kat sini bilangan dia. Okey, bilangan dia sini kosong. Okey, sini 10. Saya ambil warna lain lah dulu saya. Ini 10. Ini berapa? 21, 22, 23, 24. Ini 24. Ini 24. Lepas tu yang atas 30. Yang ni 25, 26. 26. Yang ni 12. Sini apa? 5, 6, 7, 8. Ni 8. Ni kosong. Yang ujung-ujung tak payahlah. Ni tak payah. Yang ni kosong. Ini kosong. Kita tahu dah. Ini tak ada kan. Okay. Jadi awak tambahlah. 10, 24, 30, 26 dengan 12 dan 8. Semua 100, 10 orang. Betul tak? 10, 24, 30, 26, 12, 8. Betul. Okay. Bila awak tambah-tambah semua dapat 110 orang. Jumlah peserta 110 orang. Kemudian cari bilangan peserta yang mencatatkan masa larian dalam tempoh 16 minit hingga 20 minit. 16 hingga 20. Sini. 16 hingga 20 minit. Cari bilangan peserta dia ialah 24 orang. Okay. Bila awak tengok ni, awak tengok graf. Graf dia ada pada 24. Lepas tu dia suruh buat inference. Inference adalah pemerhatian. Awak tengok situ. Awak tengok apakah inference yang boleh dibuat tentang taburan masa yang dicatatkan oleh peserta. Okay, kebanyakan peserta mencatatkan larian antara ambil 3. Macam tadi kita ambil 3 kan? Ini kita ambil 3. Tertinggi, lepas tu kiri dengan kanan dia. Jadi adalah antara 160 hingga 30 minit. Sini maksimum sekali 30 kan? Sini paling minimum ialah 16. Jadi antara 16 hingga 30 minit. Banyakkan peserta mencatatkan masa larian antara 16 hingga 30 minit. Okay, bila daripada buku teks ni kita tengok dia ambil 3 aja maksimum. Okay, yang ni dengan yang ni. Hak tadi pun dia ambil 3. Perasan tak? Dia kata inference, kebanyakan murid perempuan yang tinggi 145 hingga 159. Dia ambil yang ni
Yang ni dengan yang ni juga kan? 145, 159. Okay, dia ambil 3 yang tertinggi. Okay, jadi kita ambil dah 3 yang tertinggi lain kali. Okay, pemerhatian tentang taburan masa yang dicatatkan antara 24, antara 16 hingga 30 minit. Okay, ada nak tanya? Tak ada? Tak ada. Okay. Okay. Kita tengok kemarin buat yang ni kan? Pokok. Betul tak? Kemarin buat latihan pokok ni kan? Buat dah. Ani tak buat. Nama tak naik pun. Ani. Alia buat tak Alia? Alia buat tak? Saya tengok nama. Nama yang ada. Fazli Yudim tak buat Siapa yang buat kemarin? Aisyah, Alia tak ada nama. Yang ada AB, Nurul Nabila, Fikri. Fikri ada. Aiman pun tak ada. Ni, dia kena macam ni. Saya nanti nak bagi markah markah apa panggil tu TP tahap penguasaan tu saya kena ada bukti. Macam mana saya nak buat bagi bukti kalau awak tak bagi kat saya kerja? Awak tulis nama je. Mana buktinya nama yang awak buat? Saya suruh PM saya lah kan apa kerja-kerja awak. Macam Fikri ada dia bagi kat saya. Fikri bagi kan? Fikri, Muhammad Fikri ada tak sini? Oh, nama ada. Orangnya ada tak? Fikri. Apa dia mengeruh je. Oh, Fikri. Ini kan masuk tapi roh dia tak ada kat sini. Pasal apa? AB dan V. Ada? Ada. Aiman? Cikgu saya terlupa nak tangkap gambar cikgu sebab semalam macam terlupa. Lantak. Ni saya kena simpan. Aiman dah buat kerja dah. Saya bagi satu soalan je. Lepas tu hantar saya bukti. Saya hantar je, sila. Ya. Nurul Nabila hantar tak? Hantar. Hantar. Kadang nama saya tak simpan. Jadi tinggal keluar nombor tu tulis nama saya, Nurul Nabila, hantar. Itu kan. Kalau hantar tak apa, ada dalam phone saya ni, saya tak delete. Tu saya kata, TP yang awak dapat tu bukan bererti kehadiran sahaja. Dia kena termasuk kerja. Bila awak buat, saya tengok, saya mark, saya simpan. Saya simpan tu sebagai bukti. Kalau orang kata, pasal apa budak ni dapat makan tinggi? Sebab dia tak kerja. Dia bagi saya semua. Dia buktikan bahawa dia belajar boleh dapat tahap dia menguasai tajuk tu. Sebab tu bila saya bagi kerja daripada buku teks, awak kena hantar. Bila hantar kat saya ada bukti. Macam hari tu ada kelas mana atau parents dia tanya, pasal apa cikgu bagi markah rendah padahal dia setiap hari dia masuk kelas. Bukannya masalah masuk kelas memanglah macam ni lah. Saya panggil nama Fikri ni. Ada tak? Tak menyut. Fikri menyut. Dia tak menyut. Mana kita tahu? Fazli Udin ada tak Fazli? Fazli Udin. Tengok. Hampa masuk kelas tapi tak menyut cikgu. Cikgu tanya ni. Macam dalam kelas lah. Kalau saya jumpa hampa berdepan, kalau hampa duduk dalam kelas, kan hampa tidur. Hampa tidur mengorban meleleh yang liok tu.
Itu maknanya apa? Belajar lah. Sama lah. Tak belajar lah. Cikgu ajar apa pun tak tahu itu. Ini saya nak terangkan sebenarnya. Kalau awak masuk kelas sahaja, tak bermakna saya boleh bagi markah tinggi kat awak. Okey? Masuk kelas dan belajar. Belajar tu bila orang bagi kerja awak boleh buat. Oh, yang ni boleh buat, saya boleh buat. Oh, sebab apa saya cikgu ajar dalam kelas tu? Saya dengar. Betul, saya catat apa semua saya buat. Saya nak terangkan sebenarnya, kedudukan sebenarnya. Sebab ada parents dia bagi tahu. Anak saya masuk kelas cikgu. Lepas tu, pasal cikgu bagi markah rendah. Masuk kelas, lepas tu tak ada. Satu lagi tak catat kehadiran. Tanya soalan tak pernah jawab. Bagi kerja tak. Macam mana? Awak ni, dia tak faham konsep belajar PDPR ni. PDPR ni belajar dari rumah ni. Kat rumah ni boleh. Ya, saya tak nampak hampa duduk atas katil pun tak apa. Ni. Hampa kalau duduk dalam kelas ni tak pakai baju pun mana saya tahu. Sebab hampa duduk di rumah. Tapi belajarlah, tolonglah. Sebab kalau tak belajar, jenuh. Dah setahun dah ni duduk macam ni. Jenuh. Tak memang, saya rasa memang tak pergi sekolah lah hampa setahun ni. Belajar 5 minggu hari tu je lah dekat sekolah. Kena faham lah. Ni sendirilah ni kan. Cikgu ni tak boleh buat apa dah. Cikgu hanya boleh mengajar. Dulu dekat sekolah, kalau cikgu nampak buat macam tu, cikgu boleh cubit ke, cikgu boleh tegak, tengking apa depan-depan tu. Pasal apa tak buat ni? Ni sekarang ni duduk jauh ni. Nampak duduk rumah, jadi sendirilah. Sendirilah hantar. Masak, belajar, masak, makan, masak, tidur. Ni sendiri hantar. Cikgu tak boleh buat apa dah. Cikgu nak kelui hamba menjerit keluar nak tekak saya pun mana boleh buat apa dah. Duduk jauh. Tengok duk panggil Fazli Yudin duk itu. Fazli Yudin tak jawab. Fikri. Alia ada Alia? Ada cikgu. Ada. Anik. Anik. Anik Dennis ni. Tengok tak jawab. Anik. Ada cikgu. Ada. Sebab tu saya duk marah. Saya marah macam tu. Saya boleh marah macam tu je dah. Kalau kat sekolah tu saya tengok Anik kalau dia tidur lepas saya boleh pergi hinggut dia tu kan supaya dia gerak belajar. Ni Anik buat yang ni, buat ni depan saya boleh tengok, saya boleh pegang buku dia. Saya boleh tengok dia tulis ke tak. Sekarang ni duduk jauh, payah. Jadi sekarang ni bergantung pada diri sendiri. Ya, sendiri. Learning semua ni kalau PDPR memang bergantung pada kekuatan diri sendiri, kendiri ni. Cikgu hanya boleh tolong ajak, bantu mengajar macam ni je. Sebab tu saya bagi banyak-banyak. Saya bagi quizzes, saya bagi live worksheet tu. Itu nak tunjukkan bukti yang pun belajar. Tapi main tang quizzes, main tembak ya. Soalan yang senang pun boleh jadi tembak-tembak pun ni. Tu kadang-kadang saya dah lemah dia cari quizzes macam kita buat. Saya buat soalan quizzes satu-satu tu. Lepas tu apa minta tembak je jawab. Bukannya senang nak buat soalan quizzes tu semua tu. Bila dah tembak-tembak macam tu, tengok Allah soalan senang macam ni pun dah jawab macam tu. Nak buat macam mana? Jangan kata hampa stres lah. Cikgu lagi duduk kat rumah lagi stres. Dia tengok ni, satu kelas 28 orang. 8 orang yang masuk. Mana tak stres? Mana dia tadi? Okay, soalan ni 10 minit lagi saya bincang soalan ni. Lepas tu lain awak buat latihan. Buat lah. Jangan kata je tulis nama ni tapi tak hantar kat saya bukti tu yang kata ish tulis nama. Anak kalau kata lah siapa-siapa dalam dunia ni boleh tulis nama, mak bapak pun boleh tulis nama.
Nak bagi tahu anak dia buat macam. Tapi apa bukti dia? Tu dia nama dengan bukti. Okey, seorang ahli botani mengkaji tinggi sebatang pokok di hutan hujan tropika. Graf garis di bawah menunjukkan tinggi pokok itu dalam tempoh 7 tahun. Daripada 2010 hingga 2016. Okey, ni tinggi dia. Paksi Y ialah tinggi dalam unit meter. Okey, dalam unit meter. Ingat dalam unit meter, jangan silap pula. Okay, soalan dia, berapakah tinggi pokok itu pada awal tempoh kajian? 8 meter. Awal tempoh kajian ialah, awak tengok sini, awal dia ialah tahun 2010. Okay, setiap kali, okay, yang ni saya nak bagi tahu macam mana nak baca. Okay, saya kata setiap kotak tu ada 10. Ada 10. Okay, 1, 2, 3 sini semua 10. Okay, awak tengok ni. Daripada 0 hingga 5. Jadi 5 lah kan? 5 bahagi 10. 5 bahagi 10 adalah 0.5. Setiap kotak tu 0.5 lah. 0.5, 0.5, 1. Jadi yang naik ni, awak ambil 2 kotak 1. Ni 2. Ni 3. Ni 4. 5. Lepas tu 6, 7, 8, 9, 10. Setiap 2 kotak awak ambil. Sebab setiap satu kotak tu mewakili 0.5 meter. Bila naik 2 kotak baru jadi 1 meter. Okey? 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter. Jadi kita tengok 2010 dia duduk dekat ni. Ni berapa meter? 5, 6, 7, 8. berapa? 5, 6, 7, 8. Jadi dia duduk dekat 8 meter. Okey. Hak yang ni 9 meter. Hak yang ni dia naik 2 kotak kan. Jadi 11 meter. Yang ni 1 kotak, 2 kotak. 10, 11, 12. 12 meter. Lepas tu yang ni dia naik 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 12. Kat sini 15 kan? 15.5. Sebab satu kotak tu 0.5 kan? Jadi 15.5. Yang ni pun, yang hujung kali pun 15.5. Okay? Okay, 2 tahun tu sama. Okay, apa dia lagi dia tanya? B, berapakah pertambahan tinggi pokok itu dalam tempoh 7 tahun? Berapakah pertambahan tinggi? Dia bertambah berapa? Jadi macam mana nak jawab? Ini 8 meter. Okay, B, berapakah pertambahan tinggi? 15.5 tolak 8 jadi 7.5. Okay, kita kena tolak lah. Dia tanya pertambahan tinggi. Jadi, ambil 15.5 yang paling tinggi. Tolak yang paling rendah. Okay, dapat apa, Abi? 7.5. 7.5 meter. Garis. Garis tu menunjukkan jawapan lah. Okay, pada tahun yang manakah tinggi pokok itu ialah 12 meter? Awak dah kira kan? Jadi tahun berapa? Tahun 2013. Okay. Nyatakan satu inference yang boleh dibuat berdasarkan graf garis. Inference apa? Awak nak bagi tahu apa? Apa tu pokok tu menaik secara perlahan-lahan kemudian mendatar pada tahun 2015. Kemudian naik secara mendatar pada tahun 2015. 2015 dan 2016. Okay, bukan menaik. Tumbuhlah. Pokok tumbuhlah. Bukan dia naik. Kalau naik tu benda tu tak membesar kan. Maksud dia membesar.
pokok tu membesar daripada setiap tahun dia membesar kecuali pada tahun 2015 hingga 2016. Okay, 2015, 2016 dia tak membesar. Okay, dia statik je. Tinggi dia macam tu je. Jadi awak kata dia membesar lah pada setiap tahun kecuali tahun 2015 dan 2016. Itu pemerhatian awak. Betul. Memang betul. Okay. Okay, berdasarkan trend graf garis, ramalkan tinggi pokok itu pada tahun 2017. 2017 ramalan awak apa? Sama je kan? Kalau dia nak naik pun 0.6. Ada nak tanya soalan tak? Ada nak tanya soalan tak? Masa tak ada kot. Saya tak ada. Tak ada? Tak ada. Okey. Kalau tak ada, sebelum awak masuk kelas lain pula sekali. Okey, nombor 2 sambung buat. Nombor 2, 3. Okey, 2, 3. Tu. 2 dan 3. Ini batang dan daun tahu nak baca macam mana? Ini batang dan daun ni tahu nak macam mana? Tahu? Kekunci dia tulis dah kat sini kekunci dia. Ya. Apa tu graf tu tak kena lukis kan? Graf ni ni bawah ni tak perlu. Tapi kalau awak yang jenis ada printer kat rumah tu print je lah. Bubuh tampal dalam buku. Saya tak bagi awak lukis sebab lukisan awak tak tepat macam mana yang dalam buku. Okay. Dia sebab dia guna kertas graf. Kalau awak ada kertas graf awak nak lukis boleh. Tak salah. Oh, yang dua. Ada masa. Yang dua kalau tak yang payah. rajin. Kalau yang rajin buatlah. Kalau yang tak rajin tak payahlah. Okay. Okay, kekunci dia. Dia dah bagi tahu kat sini 24. Ni maksud dia 24. 5 ni bermakna 24.5. Bukannya 24.5. 245. 246. Bukan. Okay, dia bagi tahu dah siap-siap kat sini. 24 dengan 5 ni maksud dia 24.5. Okay. Biasanya graf jadual batang dan daun ni dia akan ada kekunci kat sini. Okay. Dia akan ada kekunci. Okay. Dia akan tunjuk kat sini 24 sini yang utama yang awak kena ingat. Yang belakang ni sama ada 245, 246, 248 macam tu. Tapi sini dia kata 24.5, 24.6, 24.8. Ingatlah perpuluhan lah. Sebab soalan dia bagi unit kat sini milimeter. Cikgu. Ya. Jadi kalau 6 tu 24.6 lah? Ya, ini 24.5, 24.6. 24.6 ada 2. Ni semua poin-poin lah ni. 24.8. Ni semua poin-poin lah ni. Ya. Boleh baca? Faham macam mana nak baca? Milimeter. Yang kat bawah ni 28.2, 28.3, 28.6. Lepas tu jawab soalan yang dia bagi. Okey. Okey, sama juga untuk nombor 3. Okey, dia bagi, lepas tu dia bagi soalan, dia tak tanya apa. Awak tulis siap. Kalau awak nak senang, buat macam saya buat tadi, saya tulis tu. Bila start apa, awak tulis siap dah. Ini berapa orang, ni berapa, baru awak cari. Okey. Ini 10 senang lah. Setiap kotak tu satu. 10, 11, 12, 13, cuma 20. Okey. Yang lain tak ada. 2 soalan tersebut. Nanti saya akan bagi lagi latihan. Itulah saya kanan Slack tu lah. Dah bagi latihan. Puluh lah bagi latihan. Tapi apa yang jawab 2 orang, 3 orang. Per 28 lah. Ingat lah. Kelas ni per 28.
Tapi mana pergi lagi 20 orang. Tak tahulah. Itulah. Kalau dekat macam kawan saya mengajar di pulau, sekolah konvent Light Street. Tahu kan konvent Light Street? Dia ajar kat situ, pelajar perempuan 80% Cina. Cina dan India. Tak pernah miss kelas. Kelas Google Meet. Dia kadang pakai ni, apa, Zoom. Tak Zoom. Dia tak pakai, dia bukan, dia macam Google Meet tapi dia pakai Zoom. Tak, saya pun tak tahu Zoom. Saya tak pernah pakai Zoom. Dia buat kelas, 95% ikut kelas. Kalau kata kelas konversasi ni ramai orang. Satu kelas dalam 32, 35 macam tu. 35/35. Berapa kali kelas dia. Tak pernah miss. Budak Cina dengan budak India. Ya, saya tahu kat sini masalah internet. Tapi itulah. Tak ambil peluang lah. Saya pun tak tahu. Sedih saya tengok orang Melayu rugi macam ni. Okay. Okey dah. Kelas dah apa lebih dah ni masa. Ha? Okey, kita ingat buat latihan.